dan salam sejahtera kepada Dr. Lilian Sinuji, sejenia dan rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini, saya Amy Anak Jawing, Ketua Kumpulan bagi tajuk Tenunan Puak Kumbuk Etnik Iban Sarawak akan membentangkan tajuk kami. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang ahli termasuk saya sendiri iaitu Amy Anak Jawing, Judy bin Benjamin dan akhir sekali Jerni Anak Unding. Bagi pengenalan ini, tenunan Puak Kumbuk dikenali sebagai tenunan ikatan yang merupakan satu tenunan hasil oleh kaum wanita Iban di Sarawak. Puak Kumbuk salah satu jenis kain puak yang sangat popular di kalangan masyarakat Sarawak. Penggunaan warna pada kain ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua. Reka corak biasa digunakan adalah anak kunci, lengkar, rhombus atau batu berlian. Panjang kain Puak Kumbuk ini lebih kurang 40 hingga 50 cm. Seterusnya pula adalah permasalahan kajian. Permasalahan ini adalah penggunaan Puak Kumbuk tidak lagi dihasilkan menggunakan kaedah tradisional yang dilakukan oleh kaum wanita Iban dahulu. Generasi muda pada era modernisasi ini kurang didedahkan dengan kepentingan Puak Kumbuk dan proses pembuatannya. Masyarakat Iban tidak berminat menghasilkan Puak Kumbuk berpunca dari segi kekangan agama yang bertentangan dengan kaum etnik yang beragama Kristen kerana pegangan agama yang kuat. Selepas itu, penyataan tujuan kajian ini pula bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Iban tentang pentingnya memelihara dan memulihara tenunan Puak Kumbuk. Tambahan pula, ianya pula dapat memberi kesedaran kepada masyarakat Iban supaya mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian, diharapkan agar budaya masyarakat Iban yang berkaitan dengan penghasilan tenunan Puak Kumbuk diperturunkan oleh nenek moyang terpelihara. Kaum Iban percaya bahawa kepakaran menenun diperuntukkan oleh petara Kumang, Lulong dan Inai Abang. Di samping itu, bagi objektif kajian secara lebih khusus, kajian ini berasaskan kepada objektif-objektif berikut. Yang pertama adalah mengenal pasti faktor masyarakat Iban tidak lagi bergiat aktif dalam perusahaan Puak Kumbuk. Seterusnya, mengkaji kemerosotan pembuatan Puak Kumbuk secara tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Iban yang terletak di Sarawak dan akhir sekali, mengkaji langkah memperkembangkan dan usaha mempertahankan pembuatan Puak Kumbuk secara tradisional. Bagi soalan kajian ini pula, antara soalan kajian ini adalah sejauh manakah tenunan Puak Kumbuk ini masih diamalkan pada generasi sekarang? Kedua pula, bagaimanakah penghasilan Puak Kumbuk ini dihasilkan? Ketiga adalah apakah kepentingan penghasilan Puak Kumbuk dalam masyarakat etnik Iban di Sarawak? Dan keempat, apakah cabaran yang dihadapi dalam menghasilkan tenunan Puak Kumbuk? Di samping itu, bagi kepentingan kajian ini terdapat beberapa kepentingan yang boleh diperolehi itu dengan menyalurkan ilmu tentang budaya dan warisan kaum Iban kepada masyarakat Iban tentang kepentingan pembuatan Puak Kumbuk secara tradisional, memberi kesedaran masyarakat Iban tentang pentingnya memelihara dan memulihara seni pembuatan Puak Kumbuk dan pengekalan pembuatan dengan kaedah tradisional diteruskan bagi memastikan nilai seni yang ada pada Puak Kumbuk dapat dipelihara dan diteruskan oleh generasi akan datang. Bagi limitasi kajian ini terdiri daripada 4 iaitu, yang pertama, tidak berminat dalam penghasilan tenunan Puak Kumbuk sehingga menyebabkan kesukaran untuk melakukan pembuatan tenunan. Kedua pula, kesukaran untuk mendapatkan bahan dari sumber tumbuh-tumbuhan yang diperlukan untuk menghasilkan warna. Ketiga pula, tumbuh-tumbuhan yang renek seperti tarum dan lembah sukar untuk didapati dalam pembuatan Puak Kumbuk dia. Dan yang keempat adalah generasi muda pada zaman kini tidak dapat mengenal pasti jenis-jenis tumbuhan yang diperlukan dalam pembuatan Puak Kumbuk ini. Dari segi sorotan literatur pula, menurut legenda, kira-kira 24 generasi lalu, Singgalang Burung, Tuhan Peperangan mengajar cucunya Surong Gunting penggunaan yang paling suci semua puak, lebur api selepas tempoh peperangan. Selain itu, menurut Florita Sylvester, 42 memberitahu, motif pada Puak Kumbuk bukan dilakukan sesuka hati tetapi harus mengikut keserasian pembuat dengan motif atau corak. Tambahan pula, menurut Mia Dibong,
Kain puak ini telah berasal dari Gelong, batu nakong yang terletak di sepanjang 7 tanjung dan 7 teluk Sungai Gelong. Itu sahaja dari pembentangan saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Selamat sejahtera kepada Dr. Lilian. Saya Journey Anak Unding akan membentangkan bahagian saya, iaitu definisi tenunan puak kumbu. Puak kumbu dalam bahasa Iban iaitu kata nama khas untuk barangan tekstil kaum yang terbesar di Sarawak ini. Puak kumbu juga merupakan dua perkataan yang memberi nama yang sama kepada satu benda yang bermaksud penutup atau selimut. Kumbu pula bermaksud penutup atau selimut, tetapi ia merujuk kepada proses ikat atau kebat. Puak kumbu ditenun oleh wanita Dayak yang dianggap sebagai objek suci. Dalam sejarah awal tenunan pula, ia berkaitan rapat dengan petara dan kuasa luar biasa yang jarang dijumpai. Petara memiliki kepakaran luar biasa menghasilkan pelbagai jenis kain puak yang berkualiti tinggi di mana berasal daripada Gelong. Kaum Iban percaya kepada kepakaran aktiviti menenun yang diperuntukkan oleh petara Kumbang, Lulong dan Inai Abang. Kain puak ini dikatakan ditenun di Gelong Batu Benang daripada petara Kumbang Darah Inya dan Lemok, Lulong Bintang. Ia juga dipercayai untuk membantu kehidupan orang Iban ke arah yang lebih baik dan sempurna. Tenunan puak kumbu juga menggunakan mesin sebagai bahan pertama, iaitu peralatan atau peranti dalam pembuatan pelbagai jenis lengkukan seperti kain halus, kain rotan dan permaidani, linen rami, kapas, sutera, bulu dan lain-lain produk industri tekstil. Pelbagai jenis kain seperti benang kapas pada bahagian tanah dan benang emas, perak atau sutera pada bahagian motif. Ia juga mempunyai warna yang tersendiri pada kombinasi warna coklat kemerah-merahan yang terdapat pada tenunan puak yang cukup harmonis dan menarik. Bagi jenis-jenis tenunan terbahagi pada 3. Yang pertama, tenunan puak kumbu Sarawak yang diusahakan bagi kaum Iban. Yang kedua pula adalah tenunan songket yang berasal daripada golongan keluarga kerabat diraja dan orang besar negeri. Seterusnya, tenunan pahang sebagai kain sarung, kain sampin dan selendang. Motif-motif yang ditenun tidak boleh ditenun sebarangan orang, maka ianya akan mendatangkan kesan buruk yang berlaku. Motif juga hanya boleh ditenun apabila mendapat kebenaran melalui mimpi. Semakin tinggi tahap spiritual yang terdapat pada kain, maka tinggi juga darjat atau kehebatan si penenun tersebut. Warna merah dan coklat ini masih dikekalkan kerana ia melambangkan identiti kain puak. Tenunan puak kumbu ini mempunyai ciri-ciri motif tersendiri, iaitu motif flora dan fauna. Tenunan di Malaysia. Puak kumbu dikatakan mempunyai kuasa dan dijadikan bahan penting dalam upacara seperti perubatan, gawai dan seumpamanya. Diperbuat daripada benang yang ditenun dalam pelbagai motif atau corak yang sangat unik. Puak kumbu ini digunakan dalam majlis perkahwinan dan dijadikan sebagai mas kahwin. Aktiviti bersanding juga berlangsung pada pasangan pengantin duduk di bawah sengkuap untuk mendapatkan restu daripada saudara mara yang tua. Tenunan ini juga digunakan sebagai pelamin pada upacara perkahwinan dan lain-lain kegunaannya selain digunakan sebagai pakaian. Puak kumbu dihasilkan dengan tenunan ikat lungsin yang diwarisi oleh suku kaum Iban yang mempamerkan identiti dan pegangan yang kuat bagi sesuatu kaum yang terikat dengan adat dan tradisi. Gabungan warna keperangan kemerah-merahan pada puak kumbu yang harmoni dan unik. Corak dan motif sebagai contohnya tumbuh-tumbuhan, binatang dan lambang makhluk motif cicak, iaitu dalam Iban engkarong, buaya adalah baya, lembaga manusia adalah engkerambak dan sebagainya. Pada zaman ini lebih fokus kepada motif dan corak yang lebih moden, sebagai contohnya daripada tumbuh-tumbuhan dan bentuk geometri. Berikut merupakan media dan bahan. Yang pertama, jengkuan, kayu tebal, lidi panjang, kayu lambungan, kayu karap, beliak, kayu rakup, kayu tendai, seng kabit, benang, tali rafia ataupun tali nilon,
pewarna, dan akhirnya sekali adalah pelayang. Seterusnya, gambaran ini adalah merupakan peralatan dalam penghasilan tenunan puak kumbu. Selain itu, ini juga dikenali sebagai kek tumpah, juga digunakan dalam tenunan puak kumbu. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan ini kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan sambung pada bagian teknik penghasilan puak kumbu Iban Sarawak. Terdapat 9 teknik yang digunakan dalam penghasilan puak kumbu Iban Sarawak. Pertama, memproses benang. Kedua, menggulung benang. Ketiga, menggirit. Keempat, menggarap. Kelima, meniji. Keenam, mengikat motif. Ketujuh, mencelup warna. Ke-8, mengikat motif. Dan terakhir, menenun puak. Seterusnya saya akan masuk kepada adat dan pantang larang dalam penghasilan puak kumbu Iban Sarawak. Masyarakat Iban Sarawak terdahulu masih berpegang kuat terhadap kepercayaan dan pantang larang. Masyarakat ini percaya bahwa setiap kehidupan mereka itu saling berkait rapat dengan kewujudan alam gaib atau lebih dikenal sebagai fenomena alam. Masyarakat ini juga percaya bahwa setiap benda yang mereka miliki mempunyai semangat yang kuat serta roh. Sebelum mereka berpegang kepada ajaran agama, yaitu ajaran agama Kristen, mereka mempunyai 3 Tuhan yang dipanggil sebagai Salam Padai, Simpulunggana, dan Singgalang Burung. Jelaslah menunjukkan bahwa setiap penghasilan motif dalam tenunan puak kumbu etnik Iban Sarawak sangat dipengaruhi oleh seseorang. Masuk kepada metodologi kajian. Tujuan utama metodologi kajian adalah untuk mengukuhkan lagi maklumat berkaitan dengan tajuk yang telah dipilih oleh penyelidik. Dalam metodologi kajian, pengkaji akan menggunakan 2 kaedah, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metodologi kajian yang paling utama pengkaji jalankan adalah kerja lapangan. Kerja lapangan merupakan kaedah paling utama ataupun dikenal sebagai first hand information. Metodologi kajian yang kedua adalah kaedah pemerhatian. Kaedah ini digunakan oleh penyelidik. Metodologi kajian yang ketiga adalah kaedah temu bual, di mana dalam kaedah ini pengkaji akan menjalankan atau menemu bual orang-orang yang berpengalaman dalam kegiatan pembuatan tenunan puak kumbu. Secara kesimpulannya, proses penghasilan tenunan puak kumbu hanya menggunakan teknik sungkit, di mana para penenun pada masa dahulu menghasilkan corak yang muncul daripada mimpi serta inspirasi daripada flora dan fauna. Para penenun juga gemar menggunakan motif-motif dari binatang, manusia ataupun orang-orang, dan gambaran dari dewa-dewi. Dalam rujukan, pengkaji mengambil ataupun menggunakan beberapa rujukan daripada buku-buku dan juga sumber internet dan juga jurnal-jurnal. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.